Selamat sejahtera cikgu ucapkan kepada semua pelajar yang dikasihi. Pada hari ini cikgu akan ajar tajuk aspek kajian Komsas. Terdapat beberapa aspek kajian Komsas yang perlu diketahui. Jadi yang pertama sini sinopsis. Apa tu sinopsis? Sinopsis ialah ringkasan cerita yang memberikan gambaran keseluruhan sesebuah karya. Maksudnya sinopsis ringkasan cerita. Jadi sini biasanya kita akan lihat mungkin sinopsis bagi prosa. Jadi prosa memang ada ringkasan cerita. Tak kira prosa tradisional ataupun prosa moden. Tema persoalan. Jadi sini tema. Apa itu tema? Tema ialah sesuatu yang menjadi menjadi satu saja, ada dua sini. Menjadi fikiran ataupun persoalan yang mendasari sesebuah cerita. Ataupun kita panggil tema ialah persoalan pokok ataupun persoalan utama. Tema kita tak gunakan adalah tema biasanya memang berdasarkan pengalaman watak utama dalam sesebuah karya. Jadi itu bagi tema. Persoalan pula. Persoalan ialah perkara ataupun hal yang ditonjolkan dalam sesebuah karya yang memantapkan tema. Maksudnya persoalan ialah idea sampingan yang menyokong tema. Itu bagi persoalan. Bagi plot pula. Plot ialah jalan cerita ataupun rentetan peristiwa yang mempunyai sebab musabah. Jadi memang sebab ni ialah plot ni ialah urutan peristiwa. Ataupun ada rentetan peristiwa. Itu bagi plot. Kita akan teruskan watak. Watak ialah pihak yang mengambil bahagian dalam sesebuah cerita. Kita kira cerita ataupun cerita. Jadi mereka dicipta untuk memainkan. Memainkan tak ada tanda sempang. Memainkan peranan bagi menyokong idea pokok dan mengembangkannya hingga ke akhir cerita. Watak ini dipegang oleh manusia ataupun bukan manusia, tetapi diberi sifat-sifat manusia. Jadi memang kita ada banyak cerita lah. Memang saya dalam cerita tak kira prosa tradisional ataupun prosa moden, kita ada watak. Perwatakan pula. Perwatakan ni ialah sifat-sifat manusia secara menyeluruh yang dilihat melalui perasaan, keinginan, cara berfikir dan cara bertindak dan sebagainya. Jadi kita boleh kata perwatakan ini ialah sifat ataupun ciri yang ada pada watak. Sifat ataupun ciri yang ada pada watak. Dan perwatakan ni biasanya kita ada dua. Perwatakan luaran ataupun perwatakan dalaman. Perwatakan luaran tu ialah yang fizikal. Dalaman ialah sikap, sifat seseorang. Teknik plot pula. Teknik plot sini kita ada berapa. Yang ini kita akan cuba lihat bersama. Teknik imbas muka. Jadi peristiwa yang diramalkan, dibayangkan ataupun dijangkakan akan berlaku. Itu ialah imbas muka. Imbas kembali ialah peristiwa atau kejadian yang telah berlaku yang digambarkan melalui penceritaan semula. Maksudnya dia fikir balik apa yang berlaku sebelumnya. Teknik pemerian ialah peristiwa, watak, objek atau perbuatan yang diceritakan atau digambarkan secara menyeluruh oleh pengarang. Jadi pemerian maksudnya dia menceritakan sesuatu perkara. Jadi secara menyeluruh. Itu ialah pemerian. Bagi teknik plot dialog pula. Dialog ialah pertuturan antara watak. Sama ada dalam bentuk perbualan, perbincangan, pertengkaran dan sebagainya. Jadi dialog ni kita anggap sebagai perbualan cukup. Iaitu biasanya melibatkan dua pihak. Monolog ada dua jenis. Satu monolog dalaman, satu lagi monolog. Jadi yang monolog dalaman ni ialah pengucapan batin yang berupa kata hati ataupun perkara yang difikirkan. Jadi mungkin perkara yang yang bisikan hati. Mungkin dia cakap dalam hati sendiri. Monolog ialah pertuturan ataupun percakapan seseorang watak yang ditujukan kepada dirinya sendiri ataupun kepada pembaca. Maksudnya dia bercakap seorang diri. Itu ialah monolog. Latar kita ada tiga. Latar kita ada tiga. Memang yang pertama ialah latar masa. Yang kedua ialah latar tempat. Dan yang ketiga ialah latar masyarakat. Latar ialah gambaran tentang persekitaran ataupun latar belakang sesebuah cerita. Jadi kita ada tiga. Kalau latar masa yang dirujuk sini ialah masa ataupun waktulah ataupun zaman. Latar tempat yang dirujuk ialah tempat sesuatu peristiwa itu berlaku. Dan yang ketiga, latar masyarakat ialah keadaan ataupun gambaran masyarakat yang terdapat dalam cerita.
Yang latar masyarakat ini termasuklah cara hidup mereka, cara mereka berfikir, cara mereka bekerja, status atau kedudukan mereka dan sebagainya. Itu bagi latar masyarakat. Gaya bahasa pula. Gaya bahasa, Sinkoff ataupun Sinkop. Sinkop ejaan Sinkope. Ada juga anda dapat rujuk dalam buku rujukan Komsas. Memang istilah yang digunakan sekarang banyak Sinkop. Perkataan yang dipendekkan dengan cara menghilangkan huruf ataupun suku kata tertentu. Contohnya, hendak kita tulis jadi nak ataupun tidak jadi tak. Bagi gaya bahasa personifikasi. Personifikasi ialah unsur yang digunakan untuk memberikan sifat manusia kepada benda-benda bukan manusia. Jadi itu ialah ataupun kita gunakan sifat manusia kepada benda lain. Jadi contoh ialah hari telah merangkak senja. Jadi merangkak ni ialah perbuatan bayi, biasanya bayi merangkak ataupun manusia. Jadi sini hari maksudnya dia berikan sifat pada hari. Okey. Itu bagi gaya bahasa personifikasi. Kita teruskan dengan gaya bahasa metafora. Metafora ialah perbandingan secara langsung kerana memberikan sifat sesuatu objek itu secara perbandingan terus. Jadi biasanya metafora kita ada dua patah perkataan. Satu perkataan konkret dan satu lagi perkataan yang berbentuk abstrak. Jadi sini dada langit ataupun daerah pengalaman. Jadi itu ialah penggunaan metafora. Seterusnya, diksi ialah penggunaan kata. Kata yang memberikan kesan yang maksimum kepada pembaca. Jadi kalau sini kita perhatikan perkataan itu mungkin puitis. Puitis maksudnya indah. Dari segi penggunaan kata, kata yang menarik. Jadi itu bagi penggunaan kata. Jadi kita ada perkataan mungkin klasik, bahasa Selangor, bahasa ataupun bahasa asing, bahasa Arab dan lain-lain, ataupun bahasa English. Jadi seterusnya, selepas diksi kita ada gaya bahasa simili. Simili ialah unsur yang digunakan untuk menyamakan sesuatu benda dengan sesuatu benda yang lain. Dan sini biasanya kita akan gunakan perkataan seperti umpama, bagai, laksana, sebagai perbandingan. Itu bagi simili. Jadi contoh yang ada sini. Dunia macam roda. Jadi macam ialah penggunaan simili. Sama juga satu lagi macam belakang. Sama saja. Jadi ada penggunaan perkataan seperti umpama, bagai, laksana, bak. Semua tu kita akan anggap itu ialah simili. Hyperbola ialah penggunaan unsur yang digunakan untuk membesar-besarkan ataupun melebih-lebihkan sesuatu berbanding dengan keupayaan atau keadaan yang sebenar. Jadi sini sesuatu benda tu dihebat-hebatkan. Jadi sini mungkin kita lihat contoh. Perniagaan sepatutnya ialah perniagaan ialah peperangan. Kalau pecah tentulah dia menghadapi hari kiamat. Jadi sini dia berikan sesuatu secara lebih-lebih pula. Jadi sini dianggap perniagaan ni umpama peperangan. Jadi maksudnya penggunaan hyperbola di sini. Seterusnya, inversi. Apa tu inversi? Inversi ialah pembalikan susunan kata. Jadi sini contohnya, pinta kamu. Sepatutnya kamu pinta. Air mata berderai gugur. Jadi sini air mata gugur berderai. Jadi itu yang sepatutnya. Jadi susunan tu tak ikut susunan yang sepatutnya. Penggunaan peribahasa pun ada di sini. Contoh, kita ada beberapa jenis penggunaan peribahasa. Kita ada simpulan bahasa, perumpamaan, bidalan dan juga pepatah. Jadi contoh dah diberikan di sana. Bagi gaya bahasa perulangan ataupun repetisi. Repetisi ialah pengulangan kata ataupun frasa biasanya dalam ayat yang sama. Itu kita akan panggil repetisi. Perkataan tu berulang. Ini khazanah bapa, ini khazanah bapa. Jadi khazanah dengan bapa tu berulang. Anafora ialah pengulangan kata ataupun frasa biasanya di awal baris. Jadi kalau anda perhatikan masih tu di depan, berulang beberapa kali. Epifora ialah pengulang kata biasanya di akhir. Jadi sini kita perhatikan keluar. Jadi keluar tu berulang di akhir 2 kali. Jadi itu bagi gaya bahasa yang pembentukan ayat ni cikgu rasa kurang ditekankan. Nilai murni ialah nilai yang tingkah laku ataupun perbuatan baik
Okay, dan disenangi yang boleh dijadikan teladan. Jadi sini nilai kita ni biasanya kita akan rujuk nilai yang ada dalam buku lah, buku rujukan. Okay, dan sini biasanya kalau untuk kata adjektif, kita biasanya kita akan gunakan imbuhan ke-an. Contohnya jujur kita akan guna jadi nilai kejujuran. Nilai kebijaksana, nilai kebijaksanaan. Kita gunakan ke-an. Berani, nilai keberanian. Jadi itu ialah nilai murni. Okay, bagi pengajaran pula. Okay, apa itu pengajaran? Pengajaran ialah sesuatu yang dikemukakan secara halus yang dapat dijadikan pedoman, peringatan ataupun perlu dijauhi. Okay, kalau yang baik kita jadi pedoman kita. Kalau yang tak baik, kita akan cuba jauhi. Jadi kata kunci pengajaran kita mesti gunakan, iaitu kita hendaklah, kita haruslah, kita janganlah dan lain-lain. Okay, inilah aspek kajian bagi puisi, aspek kajian Komsas bagi puisi, tak kira puisi tradisional ataupun puisi moden, iaitu saja. Jadi sini kita ada biasanya peperiksaan tu soalan yang biasa diuji biasanya tentang persoalan gaya bahasa nilai pengajaran. Okay, tema jarang sikit diuji. Okay, bagi prosa klasik pula yang selalu diuji biasanya sini ialah persoalan watak perwatakan nilai pengajaran. Sinopsis dengan tema jarang. Okay, hampir sama juga bagi cerpen dan drama. Okay, yang biasa diuji sini persoalan latar, watak perwatakan, nilai pengajaran dan akhir sekali novel. Jadi novel, pelajar kena memberikan fokus sebab soalan novel ni soalan wajib. Jadi sini biasanya kita akan mula dari tema dulu. Tema persoalan memang bersama, selalu diuji. Kita ada juga latar, watak perwatakan, nilai pengajaran. Jadi itu secara ringkas bagi aspek kajian Komsas. Jadi itu saja perkongsian cikgu pada hari ini. Sekian, terima kasih.